لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum. Anda bersama saya Ustaz Al-Amir. Siapa belajar, dia dapat. Jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurkan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama sekali lagi untuk pendidikan Islam tahun 6 di bawah bidang sirah tajuk Hajjatul Wada. Apa khabar murid-murid? Ustaz doakan agar murid-murid berada dalam keadaan sihat wal afiat. Baiklah, sebelum kita teruskan pelajaran, seperti biasa, mari kita tadah tangan bersama-sama untuk bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, murid-murid boleh membuka buku teks pada halaman 156 hingga 159 sebagai bahan rujukan. Sebelum kita teruskan, seperti biasa, kita lihat dulu objektif pelajaran kita pada kali ini, iaitu yang pertamanya, murid-murid akan dapat menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada. Yang kedua, menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Dan yang ketiga, menganalisis isi-isi penting daripada khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mari kita perhati dan fikirkan. Cuba murid-murid perhati dan fikirkan maksud di sebalik ayat tersebut. Mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Baiklah murid-murid, ayat ini merupakan ayat ketiga daripada surah Al-Ma'idah, diturunkan di Arafah ketika Nabi menunaikan Hajjatul Wada. Apakah yang dimaksudkan dengan Hajjatul Wada? Ya, Hajjatul Wada bermaksud haji perpisahan atau disebut sebagai haji terakhir. Dinamakan sebagai Haji Wada kerana inilah ibadat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Sekarang mari kita lihat dulu latar belakang dalam peristiwa Hajjatul Wada. Yang pertamanya, setelah 9 tahun di Madinah, Nabi tidak benar menunaikan haji dan Nabi berniat untuk menunaikan haji. Nabi telah mengumumkan untuk menunaikan haji pada tahun tersebut. Dan pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi berangkat ke Mekah bersama dengan 90,000 orang menyertai rombongan haji ke Madinah. Sekarang kita lihat pula kronologi peristiwa Hajjatul Wada. Yang pertamanya, dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berihram. Yang kedua, Nabi meneruskan perjalanannya dan setibanya di sini, iaitu di Zutua, baginda berhenti dan bermalam. Kemudian sesampainya di Baitullah, iaitu di Makkah, baginda melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Seterusnya,
baginda bermalam di sini, iaitu di Mina pada 8 Zulhijjah, dan keesokan harinya baginda menuju ke Arafah. Pada 9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadah wukuf, kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin pada 9 Zulhijjah di Arafah. Kemudian dari Arafah, baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini pada 10 Zulhijjah. Seterusnya, baginda melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta pada 11 hingga 13 Zulhijjah sewaktu berada di Mina. Kemudian setelah selesai ibadah haji, baginda kembali ke Makkah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji tersebut. Inilah kronologi perjalanan peristiwa Hajjatul Wada' Nabi SAW bersama rombongannya daripada Madinah menuju ke Makkah. Murid-murid boleh perhatikan balik nota tersebut. Nota ini dan juga merujuk pada buku teks. Mula daripada Zulhulaifah, singgah di Zultua, sampai di Mekah, Mina, Arafah, Muzdalifah dan Mina, dan selesai di Mekah kembali balik ke Madinah. Inilah kronologi. Dan murid-murid pernah melihat ibu bapa, atuk nenek menunaikan ibadah haji. Mungkin pernah mendengar cerita-cerita daripada atuk nenek kita yang telah menunaikan ibadah haji. Ya, itulah yang dinamakan dengan ibadah haji. Sekarang mari kita lihat pula apakah yang disebutkan sebagai khutbah terakhir. Kita akan lihat ringkasan khutbah terakhir yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu di Arafah. Yang pertamanya, Nabi mengingatkan kita bahawa tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Yang keduanya, amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam, seperti mementingkan perkauman. Yang ketiga, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempatnya, kita hendaklah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita. Yang kelima, kita wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Seterusnya, kita hendaklah mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan fardu haji. Yang terakhir, menjauhi riba, kerana riba itu adalah haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita lihat pula apakah iktibar daripada peristiwa Hajjatul Wada' tersebut. Yang pertamanya, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam ibadah haji tersebut, melalui perjalanan jauh dan melaksanakan ibadah tersebut dengan bersungguh-sungguh. Yang kedua, kita hendaklah mengasihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi mengasihi kita, dan kita hendak wajib percaya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi utusan terakhir bagi umat Islam. Yang ketiganya, kita mesti menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup kita dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya, murid-murid, umat Islam mesti hidup bersatu padu kerana setiap Muslim itu bersaudara. Alhamdulillah, kita telah selesai pelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan tajuk Hajjatul Wada'. Sebagai rumusannya, murid-murid, dalam peristiwa Hajjatul Wada', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajar kita cara melaksanakan ibadah haji dan meninggalkan beberapa pesanan buat umat Islam supaya kita dapat memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Sama-samalah kita mengamalkan, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada kali ini dapat memberi manfaat kepada murid-murid dan menjadikan kita sebagai umat Islam yang berkualiti, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe.